Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini, saya nak ceritakan satu kisah seram. Kisah seram hasil kiriman email daripada seorang penonton. Perkara ni berlaku di negeri Sarawak. Kisah pertama ni adalah hasil kiriman email daripada seorang penonton. Pengirim email ni minta saya untuk gunakan nama samaran Apai untuk mewakili diri dia. Dulu Apai pernah ikut atuk dia pergi memburu sekitar tahun 1996. Pada masa tu Apai baru saja berusia 9 tahun. Setiap kali Apai ni ikut atuk dia tu pergi memburu, dia orang ni akan bermalam di sebuah rumah panjang. Rumah panjang tu adalah rumah panjang yang dah ditinggalkan lah. Rumah panjang yang terbiar. Jadi biasanya setiap kali ikut atuk dia pergi memburu, Apai dan juga atuk dia akan bermalam di rumah panjang tu untuk 1 ataupun 2 malam. Pada masa itulah, atuk Apai ni selalu cerita dekat Apai pengalaman dia masa dia muda dulu memburu sorang-sorang dalam hutan. Dan kisah yang saya akan ceritakan ni adalah pengalaman datuk pada Apai. Datuk Apai cerita dekat Apai pengalaman dia. Dan Apai bagi email ni dekat saya. Kemudian saya baca email tu dan saya ceritakan dekat semua penonton. Kisah ni berlaku sekitar tahun 70-an. Pada masa tu atuk Apai ni masih lagi muda lah. Apai ada bagi tahu dalam email, penduduk Sarawak pada masa tu kalau nak berburu dalam hutan, dia orang lebih suka menggunakan jalan air ataupun sungai. Dan pengangkutan pada masa tu adalah perahu. Dalam email ni, Apai tak ada bagi tahu nama sungai tu sungai apa. Apai rahsiakan nama sungai tu sebab dia nak jaga nama kampung dia. Pada satu hari ni, atuk Apai dia nak pergi memburu. Jadi atuk Apai ni dia pergilah ke arah pengkalan sungai, tempat semua perahu disimpan. Tepat jam 7 malam, atuk Apai mula bergerak menuju ke hulu sungai. Perahu yang dinaiki atuk Apai pada masa tu dilengkapi dengan satu enjin. Enjin sangkut, itulah nama dia, enjin sangkut, tak tahulah enjin macam mana. Dan enjin tu mempunyai keupayaan 2 kuasa kuda. Pada malam tu atuk Apai terperasan sesuatu benda yang pelik. Semasa atuk Apai ni menelusuri sungai naik perahu tu, suasana sekeliling agak sunyi berbanding dengan hari-hari biasa. Selalunya kalau lalu ikut sungai tu memang meriah lah dengan bunyi katak dan bunyi cengkerik. Tapi pada malam tu tak ada dengan bunyi katak dan juga cengkerik tu. Yang kedengaran hanyalah bunyi enjin dan juga bunyi arus sungai. Bila dah sampai dekat satu anak sungai ni, atuk Apai pun berhenti. Atuk Apai mula menambat perahu dan mula ambil barang-barang yang diperlukan untuk memburu. Antara barang-barang yang atuk Apai bawa pada masa tu adalah senapang, lepas tu beg rotan. Beg rotan tu kalau bahasa Iban dia panggil uyut. U-Y-U-T, uyut. Dan lagi satu adalah lampu karbide. Pada masa tu belum ada lagi lampu jenis bateri. Lampu karbide ni saya yakinlah kalau orang kampung macam saya memang biasa tengok lah lampu tu. Biasanya orang buat berburu pada waktu malam, cari katak ke apa kan, ataupun menoreh getah pada waktu awal pagi. Bila atuk Apai dah ambil semua barang-barang kelengkapan tu, dah siap semua, tanpa membuang masa, atuk Apai pun mulalah menelusuri anak sungai tu. Kadang-kadang atuk Apai ni akan menyuluh ke bawah sebab dia nak cari katak. Kalau jumpa katak dia tangkap, dia letak dalam bekas tu lah. Dan kadang-kadang dia menyuluh ke arah atas pokok. Sebabnya dia nak cari musang. Kalau jumpa musang dia akan tangkap, dia akan tembak dan dia akan tangkap. Masa pun berlalu, malam semakin larut dan semakin sejuk. Pada malam tu hasil tangkapan yang atuk Apai dapat agak banyak lah. Katak memang banyak atuk Apai dapat pada malam tu. Musang 2 ekor dan juga seekor pelanduk. Atuk Apai teruskan perjalanan seorang diri dalam hutan tu, di anak sungai tu. Sampailah dia jumpa dengan sebatang pokok ketapang yang besar. Atuk Apai pun mulalah bersandar di pokok besar tu untuk berehat. Dia nyalakan sebatang rokok. Atuk Apai pun hisap belah rokok tu. Masa tu atuk Apai memang dah plan lah. Lepas habis rokok ni sebatang, aku nak patah balik pergi dekat perahu, aku nak balik. Sebab hasil tangkapan pun dah dapat banyak. Lepas tu dia pun dah penat pada masa tu. Sedang atuk Apai berehat dekat bawah pokok ketapang tu, tiba-tiba atuk Apai terdengar bunyi seolah-olah ada orang mengharung anak sungai daripada arah hulu sungai tu menuju ke arah dia. Atuk Apai hanya mendiamkan diri saja. Dan pada masa tu atuk Apai terfikir, masa dia ada di muara sungai tadi,
dia tak nampak pun ada kesan-kesan manusia, jejak-jejak manusia dekat kawasan tu. Tapi lepas tu dia fikir balik, mungkin ada, dia aja yang tak perasan. Jadi tak kisahlah, atuk apai pada masa tu hanya menunggu saja kemunculan orang yang berjalan tu. Tapi tiba-tiba atuk apai ni terkejut. Sebab entah daripada mana, ada seorang lelaki berdiri dekat depan dia. Lelaki tu memakai pakaian tradisional orang Iban. Apai cakap, pakaian ni selalu orang Iban pakai masa perayaan Hari Gawai. Dan Apai ada sediakan satu gambar reference, gambar rujukan lah. Saya akan sertakan sekali dalam video ni. Lelaki tu tanya atuk Apai, macam mana malam ni? Banyak tak dapat? Lepas tu atuk Apai ni jawab, adalah sikit. Sambil dia hulurkan rokok dekat lelaki tu. Lelaki tu ambil rokok yang atuk Apai hulur tu dan mula menggulung rokok tu. Rokok tu diperbuat daripada pohon sagu, rokok jenis gulung. Rokok tu datangnya daripada Indonesia. Apai cakap sekarang ni pun ada lagi jual, tapi agak susah lah nak jumpa. Lelaki tu pun hisap rokok tu. Sambil-sambil hisap rokok tu, lelaki tu berborak-borak lah dengan atuk Apai ni. Lama jugalah dia orang ni berborak. Bila dah habis rokok tu, lelaki tu pun minta diri. Dia berterima kasih dekat atuk Apai sebab bagi rokok tu. Lelaki tu pun mula berjalan ke arah hilir sungai. Pada masa tu, atuk Apai ni sibuk nak bersihkan hasil tangkapan dia. 2 ekor musang dan juga pelanduk tu. Dia belah perut semualah, dia keluarkan semua isi. Tinggal yang bersih je lah. Balik nanti tinggal potong dan juga masak je. Bila dah selesai semua, atuk pun tengok jam tangan. Tengok-tengok dah dekat jam 2 pagi pada masa tu. Atuk pun mula bergerak menuju ke muara sungai. Masa nak menuju ke muara sungai tu, atuk Apai ni mula perasan tak ada satu pun kesan tapak kasut ataupun tapak selipar. Masa tu barulah atuk Apai ni teringat dan terperasan. Lelaki tadi yang berpakaian tradisional orang Iban tu, dia tak pakai kasut ataupun selipar. Dia berkaki ayam saja. Tapi perkara tu bukanlah satu benda yang pelik. Sebab masa tahun 70-an tu, ramai lagi yang jenis pergi berkaki ayam. Pergi berburu berkaki ayam. Dia orang buat macam tu sebab nak bagi senyap lah. Kalau pakai kasut ataupun selipar ni, kadang-kadang kalau pijak tanah, pijak ranting, pijak daun ni berbunyi kuat. Kalau kaki ayam, dia senyap. Jadi nak memburu tu lebih berkesan lah. Sepanjang perjalanan nak pergi ke arah perahu dia tu, atuk Apai ni terasa seram sejuk. Sebab dia yakin memang tak ada manusia lain yang ada di kawasan sungai tu pada malam tu. Dan tiba-tiba atuk Apai ni berhenti. Atuk Apai berhenti sebab dia baru terperasan, baru teringat. Lelaki tadi yang berpakaian tradisional orang Iban tu, yang datang dekat dia hisap rokok bersembang dengan dia tu, berjalan dalam gelap, tak pakai lampu. Bila dah teringat macam tu, dah terperasan macam tu, atuk Apai ni terus rasa meremang, terus takut. Dia mempercepatkan langkah dia berjalan menuju ke arah perahu. Bila dah sampai dekat perahu, atuk Apai pun letaklah semua hasil tangkapan barang-barang dia dalam perahu. Dia naik atas perahu dan dia terus potong tali yang dia tambat tadi tu. Atuk Apai dah tak buka dah tali yang dia tambat tadi tu. Dia terus potong sebab dia sangat-sangat takut pada masa tu. Sepanjang perjalanan nak balik ke pengkalan tu, di rumah dia tu, atuk Apai ni menggigil. Menggigil sebab ketakutan ditambah dengan sejuknya angin malam. Bila dah sampai dekat pengkalan sungai, atuk Apai pun ikat perahu dia. Masa ni atuk Apai dia ada buat sesuatu. Sesuatu petua untuk nak elakkan benda-benda makhluk halus ni ikut dia balik ke rumah. Atuk Apai pergi ke kawasan tebing sungai. Dia pergi cari ada sebatang pohon kayu. Dia cabut pohon kayu tu. Kemudian dia cantas dahan-dahan yang ada pada pohon kayu tu. Lepas pohon kayu tu dah bersih, dah tak ada dahan-dahan kecil, atuk Apai pun pacakkan pohon kayu tu ke tanah. Tapi dia pacakkan dalam keadaan terbalik. Maknanya bahagian pangkal pohon tu berada di atas dan bahagian hujung pohon tu dibenamkan ke dalam tanah. Jadi kenapa sebenarnya atuk Apai buat macam tu? Perkara ni sebenarnya adalah salah satu kepercayaan masyarakat Iban lah. Masyarakat Iban percaya kalau kita diekori oleh makhluk halus, kita perlu ambil satu pohon kayu ni, kemudian buang dahan-dahan kecil macam yang atuk Apai buat tadilah, kemudian pacakkan terbalik. Masyarakat Iban percaya kalau buat macam tu, makhluk halus yang ikut kita tu tak akan boleh ikut kita sampai ke rumah. Sebab jejak kita dah terbalik. Bila dah buat macam tu, barulah atuk Apai ni sambung perjalanan balik ke rumah. Bila atuk Apai dah sampai dekat rumah, atuk Apai pun ambil lah semua hasil tangkapan yang dia dah bersihkan tadi. Dia pun salai. Dia salai semua. Lepas tu barulah dia pergi mandi dan tidur.
Setakat tu sajalah video saya pada kali ni. Saya harap semua penonton terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.